Iblis tidak pernah menyembah Lata, Uzza, patung, kayu, batu, hantu. Tak ada. Iblis tidak menyembah apapun. Dia menyembah Allah. Lalu kenapa dia keluar daripada surga? Allah Ta'ala bertanya. Allah bertanya bukan Allah tak tahu. Allah Maha tahu. Tapi Allah nak bagi tahu bagi sesiapa sahaja yang tak tahu. Malaka anta takabbara fiha. Kenapa engkau merasa diri engkau besar? Engkau merasa diri engkau mulia, wahai iblis. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Adam engkau ciptakan daripada tanah. Ana khairum minhu. Saya lebih mulia daripada dia. Iblis dikeluarkan daripada surga bukan kerana minum khamar, bukan kerana berzina, bukan kerana menyembah berhala, bukan kerana perbuatan yang zahir, tetapi kerana perbuatan yang batin. Jadi hijrah kita adalah meninggalkan yang zahir. Selepas itu level yang kedua adalah meninggalkan yang batin. Hasad, dengki, busuk hati, merasa mulia, merasa lebih hebat, merasa banyak amal. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takum minal ghafilin. Jangan jadi orang lalai. Itu maka bila kita semua gerak kita ini mesti cepat balik kepada Allah. Kenapa dalam Islam ni banyak betul doa. Nak makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Selepas makan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Nak tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, boleh tertidur. Jaga daripada tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Menengok muka di cermin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kenapa banyak betul dalam Islam ni doa-doa? Naik kereta, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Kalau orang faham, sebenarnya setiap gerak kita mesti ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hijrah level yang ketiga. Jadi kalau yang pertama mungkin kita dah tinggalkan semua yang haram-haram. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak ada guna narkotik lagi, saya tak ada minum khamar, tak ada. Kenapa? Sebab tak ada yang jemput saya. Kalau free saya ikut juga. Na'udzubillah. Betul-betul lillahi ta'ala. Level yang kedua, bersihkan hati. Dia tak nampak lagi. Dosa-dosa yang tak nampak lagi, tapi dia ada dalam hati. Maka kata Nabi, ala fil jasadi mut'ah. Di dalam badan ini ada seketul, ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia bersih, yang lain ikut bersih. Wa idza fasadat, kalau dia rosak, yang lain ikut rosak. Saya semalam bertolak daripada Pekanbaru Riau menuju Kota Baru. Masuk airport, kita lalu di pintu detektor. Kalau ada bawa besi atau bawa pisau, bawa apa, dia berbunyi. Dia berbunyi. Tak boleh lalu. Ustaz, jangan masuk dulu. Alhamdulillah. Kalaulah ada pintu macam itu juga, orang Jepun buatkan pintu detektor, tapi dia bukan untuk besi. Detektor untuk penyakit takbur. Dipasang di pintu Masjid Jami' Sultan Yahya Petra Macang. Siapa yang masuk pintu ni berbunyi. Jamaah lalu berbunyi dia kecil. Tapi bila Ustaz Somad lalu, kata dia. Selepas itu Ustaz Somad pula yang bercakap kepada jamaah bagi tazkirah, marilah kita bersihkan hati kita. Semua jamaah tersenyum. Hati Ustaz lebih kotor daripada hati kami. Sebenarnya kita dimuliakan Allah bukan kerana kita mulia, tapi kerana Allah masih sayang, lalu dia menutupi isi hati kita. Cuba kalau Allah tak sayang, sekali kita sombong, Allah tumbuhkan satu tai lalat di muka kita. Mungkin muka kita ini dah hitam semua. Sekali kita merasa hasad,
Terus saja dinampakkan Allah secara zahir. Tapi Allah masih sayang dengan kita. Allah masih tutup aib kita. Allah masih sayang dengan kita. Allah tak nampakkan itu di hadapan manusia. Maka amalan yang paling elok adalah amalan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amalan yang lain boleh membuat orang sombong. Saya khatam Quran 1 hari 2 juzuk. Saya khatam Quran 1 bulan 10 kali. Boleh buat orang sombong. Saya profesor. Boleh buat orang sombong. Tapi amalan istighfar. Makanya ada orang kadang istighfar saja amalannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Tapi jangan sebab tazkirah ini dibalik-balik. Saya tak ingin kaji kita ini dibalik. Selepas ini bila ada orang, maksud saya, bila selama ini memang hafaz Quran, teruslah murajaah. Jangan berhenti. Jangan sebab tazkirah Ustaz Abdul Samad ni, nanti petang balik dari masjid Jami' ni ditanya, awak tak baca Quran? Nanti kalau baca Quran ni kita boleh sombong. Jadi kita istighfar sahaja. Bukan itu maksud saya. Kita tetap baca Quran. Kita tetap hafaz Quran. Kita tetap buat-buat baik sedekah. Tapi bersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar. Istighfar pun betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam. Itulah makna hijrah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab setengah orang ada dia nak ingin supaya banyak. Sebab kata Tok Guru, engkau istighfar 100 kali sehari. Sebab dia nak banyak, maka istighfar ni dia cakap bunyi banyak-banyak hingga bunyinya pun tak nampak lagi. Bila kita dengar dekat entah apa-apa kan, macam makan bubur kacang hijau panas. Kita tidak begitu. Kita sebab ingin banyak bukan berarti cepat. Maka kita tetap pelan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang banyak istighfar? Man lazimal istighfar. Siapa yang membanyakkan istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya Allah bagi makhraja, kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya dibagi Allah kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Semoga kita termasuk orang yang beristighfar insyaallah.